Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 20 September bersama saya Aziza Arifin dan berikut tajuk utama malam ini. Polis siasat cubaan culik kanak-kanak di Genting Highlands. Juga bapa durjana dipenjara 428 tahun 240 sebatan. Polis memulakan siasatan berhubung kes seorang kanak-kanak yang didakwa hampir menjadi mangsa culik oleh seorang warga asing di Genting Highlands, Pahang. Ketua Polis Daerah Bentong, Superintenden Zaiha Muhammad Kahar berkata, polis akan mengambil keterangan dari pihak yang memuat naik video kejadian bagi mendapatkan maklumat. Setakat ini, katanya tiada laporan diterima dari pihak terlibat atau keluarga mangsa, namun siasatan akan dimulakan polis. Sejak semalam, tular video berdurasi 1 minit 20 saat melalui akaun TikTok Alfitri Azmi 52 yang memaparkan insiden seorang kanak-kanak hampir menjadi mangsa culik di kawasan peranginan itu. Menurut Superintenden Zaiham, pihak keselamatan Genting Highlands telah membuat laporan polis semalam kira-kira jam 8.16 malam berhubung video yang tular. Beliau dalam pada itu memohon kerjasama semua pihak agar tidak membuat sebarang spekulasi dan memberi ruang kepada pihak polis untuk menjalankan siasatan lanjut. Kejadian yang tular semalam telah menimbulkan kegusaran masyarakat. Tindakan seorang lelaki merogol melakukan seks luar tabii dan amang seksual fizikal terhadap dua anak kandungnya yang kini berusia 15 dan 19 tahun sejak 7 tahun lalu serta mengugut membunuh isteri serta kedua-dua mangsa dibalas dengan hukuman penjara selama 428 tahun serta 240 sebatan. Hukuman itu diputuskan Hakim Mahkamah Session Aikroh Nariman Badruddin hari ini selepas tertuduh yang berusia 56 tahun mengekalkan pengakuan bersalah atas 28 pertuduhan yang dibuat di Mahkamah Session sama semalam. Tertuduh yang bekerja sebagai penyelia sebuah syarikat pelaburan hanya menunduk lesu di kandang tertuduh ketika mendengar keputusan oleh mahkamah. Hukuman penjara itu bagaimanapun diputuskan berjalan serentak secara berperingkat dan menjadikan tempoh pemenjaraan selama 45 tahun. Selain itu, hukuman sebatan pula hanya 24 sebatan dikenakan kerana ia merupakan jumlah maksimum. Mengikut 21 pertuduhan di bawah Seksyen 376-3 Kanun Keseksaan, tertuduh didakwa merogol kedua-dua mangsa secara berasingan dengan 13 pertuduhan melibatkan mangsa berusia 19 tahun serta 8 lagi pertuduhan membabitkan seorang lagi mangsa yang kini berusia 15 tahun. Tertuduh turut didakwa atas 5 pertuduhan mengikut Seksyen 377C Sengkang A Kanun Keseksaan kerana melakukan amang seksual terhadap mangsa yang berusia 15 tahun. Bapa 5 anak itu turut berdepan satu pertuduhan lain mengikut Seksyen 377B Kanun sama kerana melakukan seks luar tabii terhadap mangsa sama serta satu lagi pertuduhan Seksyen 14-A Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017. Mengikut fakta kes, kejadian berlaku sejak 2015 itu terbongkar selepas isteri mangsa terlihat tertuduh sedang merogol mangsa yang kini berusia 15 tahun di rumah mereka pada 5 September lalu. Tertuduh dikatakan menjadikan kedua-dua mangsa sebagai hamba seks selepas mereka mencecah usia 12 tahun. Kesemua kesalahan itu dilakukan antara 24 September 2015 sehingga 5 September 2022 lalu di sebuah rumah bernombor di Taman Tambi Cik dalam daerah Melaka Tengah. Prosiding yang dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Anis Najwa Nazari memohon mahkamah mengenakan hukuman setimpal terhadap tertuduh. Katanya sifat binatang tertuduh telah merosakkan sebuah institusi kekeluargaan sedangkan menjadi tanggungjawabnya sebagai ayah untuk melindungi kehormatan anak perempuannya. Dalam prosiding berasingan, tertuduh turut mengaku bersalah di hadapan Majistret Mazana Sinin kerana mengeluarkan kata-kata ugutan terhadap isteri dan anak-anak dan dijatuhi hukuman penjara 2 tahun. Kesalahan itu didakwa di bawah Seksyen 506 Kanun Keseksaan.
Sindiket membawa masuk kereta klon dari Singapura dikesan berleluasa di Perak. Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Muhammad Yusof Abustan berkata, sindiket yang membawa masuk kereta buatan Jepun itu dikesan berlaku sejak 2015. Selepas 5 tahun, kenderaan kena scrap ataupun dilupuskan. Sebelum lagi 5 tahun tu, dia orang masuk Malaysia. Dia masuk Malaysia dan ditinggalkan benda tu di sini. Dan dijual kepada sindiket-sindiket yang ada di sini lah. Menurut Muhammad Yusof, model kereta klon yang popular dan kerap dibawa masuk ke Malaysia ialah Toyota Wish. Katanya setakat ini 292 kenderaan yang dibawa masuk dari Singapura telah disita. Ujar beliau 141 buah daripadanya telah dilelong manakala baki dalam proses untuk dilupuskan. Muhammad Yusof berkata demikian kepada media selepas Majlis Lelongan Awam bilangan 2 Palang 2022 di JPJ Ipoh hari ini. Sebanyak 47 kenderaan sita atas pelbagai kesalahan di bawah Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987 telah dilelong pada majlis itu dengan nilai keseluruhan jualan sebanyak RM550,000. Lebih 100 inisiatif penambahbaikan telah dilaksanakan dalam pentadbiran hal ehwal Islam negara sejak Ogos 2021 di bawah kepimpinan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Idris Ahmad. Katanya kejayaan tersebut dapat dicapai dengan kerjasama utuh 14 buah agensi di bawahnya yang memainkan peranan dan tanggungjawab masing-masing. Dalam catatan saya, dalam tempoh setahun ini, lebih 101 inisiatif penambahbaikan telah dilaksanakan dalam pentadbiran Islam, meliputi bidang seperti dasar dan transformasi pengurusan, kesejahteraan sosial, pendidikan, pembangunan sosial ekonomi dan sebagainya. Ada program yang bersifat jangka pendek, quick, dan ada bersifat jangka panjang. Antaranya pelan intervensi agensi agama mendepani COVID-19, penubuhan pusat penyelidikan hadis, penghasilan manual komuniti hijrah LGBT dan banyak lagi. Tambahnya kejayaan juga dapat dilihat melalui program tabung musaadah di mana RM258 juta telah diberikan kepada golongan memerlukan sejak September 2021 hingga Julai tahun ini. Dalam perkara itu, Datuk Idris Ahmad menekankan elemen kekuatan spiritual perlu diteruskan menerusi program seperti Kem Mulai Perdana agar dapat menguatkan lagi perjuangan agensi Islam dalam membimbing masyarakat pada masa kini. Beliau berkata demikian pada Majlis Perhimpunan Dui Bulanan Agensi di bawah Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama di Kompleks Tabung Haji Kuala Lumpur petang tadi. Pada majlis sama turut dilancarkan program My House 2022. Menerusi program tersebut, tabung haji telah menyumbang sebanyak RM2.08 juta bagi membina 26 kediaman baharu untuk golongan asnaf yang memerlukan. Sementara itu, pada majlis sama, Datuk Idris Ahmad turut melancarkan aplikasi Al-Hijrah Plus dan ditemani Ketua Pegawai Eksekutif TV Al-Hijrah, Namazi Haris. Jelasnya, ia merupakan inisiatif dakwah baharu yang dilaksanakan TV Al-Hijrah dalam arena kandungan digital. Dan tadi pula kita telah melaksanakan satu Hijrah Plus yang membolehkan semua dari kalangan mereka yang boleh akses untuk TV Hijrah melalui app Hijrah Plus. Macam kita boleh, macam Netflix kita ada, dan ini juga kita dapat untuk kita tengok apa yang ada dalam TV Hijrah melalui aplikasi handphone tadi. Orang ramai boleh memuat turun aplikasi Al-Hijrah Plus melalui Play Store atau App Store. Lebih 5,000 rancangan boleh ditonton pada bila-bila masa, terus di hujung jari. Masalah berita tidak benar atau fitnah di media sosial yang mengundang kebencian dan kemarahan masyarakat perlu ditangani dengan lebih serius. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Idris Ahmad berkata, atas sebab itu Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM melancarkan kempen hentikan fitnah di media sosial bagi membendung isu yang semakin berleluasa itu.
Ujar Datuk Idris, pada masa kini ramai pihak yang ingin menjadi wartawan dan menyebarkan berita di media sosial dengan tidak mematuhi etika kewartawanan demi mensensasikan sesuatu isu. Masalah itu tidak boleh dipandang remeh kerana ia memberi banyak kesan kepada pihak yang difitnah. Kita pun rasa bimbang, takut budaya ini budaya yang tidak baik wujud di dalam masyarakat kita. Utamanya kita sudah hilang dari segi norma, etika, akhlak kita. Dan yang paling kesan sekali kita bimbang takut perkara ini akan dibawa-bawa oleh anak-anak kita yang masih kecil, yang masih kanak-kanak lagi apabila mereka meniru tentang perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang tua macam kita ini. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada majlis pelancaran kempen Hentikan Fitnah di media sosial di Putrajaya semalam. Turut hadir Ketua Pengarah JAKIM, Datuk Hakimah Muhammad Yusof. Datuk Idris berkata kempen diadakan ini bertujuan mengajak masyarakat kembali kepada ajaran Islam dan nilai murni. Katanya orang ramai disaran menghentikan berita dan kandungan berunsur fitnah dan bersikap tabayun atau menyelidik terlebih dahulu setiap berita yang diterima. 60 premis rosak akibat ribut. Pulau Pangkor antara destinasi pelancongan popular yang terkesan dengan pandemik COVID-19. Banyak perniagaan terkesan hingga terpaksa ditutup dan menjejaskan pendapatan ramai orang di pulau itu. Butiran lanjut kita bersama wartawan Khadijah Faisal yang kini berada di lokasi. Silakan Izzah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul Azizah apa yang Azizah katakan tadi. Setibanya saya di Pulau Pangkor ini selepas saya melakukan beberapa lawatan bersama tim Hijrah Prihatin, saya sempat menemu bual beberapa orang peniaga dalam sektor perniagaan pelancongan dan juga beberapa orang pelancong yang menghadiri ataupun berkunjung ke Pulau Pangkor ini, dan rata-rata mereka berkata bahawa sambutan di Pulau Pangkor ini amat menggalakkan sejak awal tahun ini lagi, dan dianggarkan sekitar 35,000 pengunjung ataupun pelancong telah pun bercuti di Pulau Pangkor ini yang telah direkodkan pada awal September tahun ini. Dan saya sendiri dapat melihat pelbagai tawaran ataupun yang ditawarkan, aktiviti pelancongan yang ditawarkan oleh peniaga-peniaga dalam sektor pelancongan, dan dapat juga saya lihat bahawa peniaga kecil dan sederhana kembali aktif, dan melalui situasi ini saya yakin ia dapat membantu meningkatkan lagi pendapatan penduduk di sekitar ini untuk berdepan dengan cabaran kos sara hidup yang semakin tinggi. Dan saya yakin juga ada golongan-golongan yang masih terjejas, yang masih berusaha untuk berdepan dengan cabaran ini. Justru Hijrah Prihatin datang ke Pulau Pangkor ini untuk menghulurkan sumbangan kepada golongan-golongan ini. Justru saya bersama dengan, saya jemput Saiful Lizan Side, iaitu Ketua Unit Integrasi Media dan Hal Ehwal Corporate TV Al-Hijrah, Hijrah Prihatin 2022. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Tuan, tidak kita nafikan ya, dalam kita berdepan dengan cabaran pandemik COVID-19 sebelum ini, kemudian kita beralih kepada peralihan endemik, masih ada golongan khususnya di Pulau Pangkor ini yang terjejas dan berusaha keras untuk berdepan cabaran kos sara hidup yang tinggi. Jadi adakah itu sebab menjadi punca utama Hijrah Prihatin memilih lokasi Pulau Pangkor? Itu merupakan satu sebab yang kita ambil penting untuk kita sebelum kita membuat pertimbangan sewajar untuk kita datang di Pulau Pangkor ni. Memang seperti Izzah cakap tadi, mungkin 35,000 orang sudah datang melawat Pulau Pangkor sejak PKP telah dibuka untuk tanpa sepadan. Jadi daripada 35,000 orang tu mereka telah banyak menyumbang pada kegiatan ekonomi di Pulau Pangkor ni. Tapi kita kena sentiasa beringat, tidak semua penduduk di Pulau Pangkor ni terlibat dalam sektor pelancongan dan perniagaan. Ada segelintir mereka masih lagi bergempas pulas, orang cakap bertungkus lumus dalam membina kehidupan seharian, menyara keluarga dengan menjadi nelayan pantai dan juga bekerja di bengkel-bengkel bot yang dipunyai oleh orang lain. Jadi
bagi kami banyak lagi ataupun ramai lagi golongan yang masih terkesan akibat pandemik yang telah melanda kita selama 2 tahun selepas kita tidak bergerak ke mana-mana akibat MCO ataupun PKP. Baik Tuan, mungkin adakah disebabkan itu, selain daripada itu, kawasan ini apa yang menjadi keunikan ataupun pilihan Hijrah Prihatin panggilan Pulau 2022 kali ini? Okey, untuk makluman, Pulau Pangkor ini merupakan lokasi ke-53 yang kita dah lawati dan kita dah santuni sejak kita bergerak untuk menyantuni golongan-golongan yang tidak bernasib baik semenjak PKP diperkenalkan, iaitu Julai tahun 2020. Jadi keunikan Pulau Pangkor ni sama seperti pulau-pulau lain dalam siri ataupun edisi panggilan pulau kita. Cuma di pulau ini terdapat orang cakap apa? Komposisi kaum yang berbilang bangsa. Jadi ini antara orang cakap peluang kita untuk menyantuni penduduk-penduduk yang terkesan, bukan saja daripada golongan orang Melayu Islam tetapi juga bangsa-bangsa lain termasuk Tionghoa dan juga India, insya-Allah. Baik, terima kasih Encik Saiful atas penjelasan itu tadi. Dan saya kira sampai di sini sahaja laporan secara langsung dari Pulau Pangkor. Kita kembali kepada Aziza. Silakan Aziza. Terima kasih Iza langsung dari Pangkor. Kita teruskan dengan berita selanjutnya. Kerajaan negeri merancang untuk membangunkan semula struktur bangunan di tapak premis perniagaan yang terbakar di Kampung Cina, Kuala Terengganu Ahad lalu. Menteri Besar Terengganu, Datuk Seri Dr. Ahmad Syamsuri Mokhtar berkata, bangunan yang baharu dibina nanti akan mengekalkan warisan perkampungan tradisi Cina. Menurutnya, sebahagian bangunan yang musnah dalam kebakaran itu mempunyai nilai-nilai warisan dan sejarah di bandaraya ini. Bagaimanapun, katanya, kerajaan negeri akan mengadakan perbincangan dengan pemilik bangunan yang terbakar itu kerana sebahagian kawasan tersebut melibatkan tanah milik persendirian. Kita akan bincang macam mana cara terbaik supaya dia tidak jadi pelik lah kalau jadi bangunan lain di sini, suasana lain tu bangunan tradisional yang lama begitu jadi pelik kan. Jadi kita akan bincang sebab bila pemilik peribadi kita kena cuba convincekan pemilik peribadi ini supaya kerajaan boleh bantu dengan cara-cara tertentu lah supaya dikekalkan suasana ini. Beliau berkata demikian ketika melawat tapak kebakaran di Kampung Cina bersama pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Terengganu hari ini. Sementara itu, pengarah Bomba dan Penyelamat Terengganu Muhammad Hilman Abdul Rashid berkata tiada unsur khianat dan jenayah dalam kejadian kebakaran itu. Katanya perkara tersebut telah dipastikan setelah pihaknya selesai melakukan siasatan di lokasi terbabit dengan menggunakan unit anjing pengesan K9. Ujar Hilman, pihaknya tidak menolak kemungkinan kebakaran itu berpunca dari sistem pendawaian yang usang dan tidak sistematik, memandangkan bangunan tersebut telah pun berusia hampir 100 tahun. Walau bagaimanapun, katanya pihak bomba masih menjalankan siasatan lanjut bagi mencari punca sebenar kebakaran yang memusnahkan bangunan warisan perkampungan Cina itu. Jadi K9 tidak mendapati ada unsur-unsur jenayah yang berlaku. Jadi bila tidak ada unsur jenayah, kita fokus kepada punca yang kedua lah. Dan kemungkinan besar boleh disebabkan oleh elektrik. Jadi kita akan buat excavation nanti nak tahu punca kebakaran elektrik itu betul atau tidak. Dan kita tidak menolak kemungkinan ada punca-punca lain. Tetapi sekarang ini kita pergi satu persatu punca-punca kebakaran yang kita syak. Dalam kejadian jam 8.42 malam pada Ahad lalu, sebanyak 12 premis perniagaan di Kampung Cina, Kuala Terengganu yang menjadi tempat tumpuan pelancong musnah dalam kebakaran. Lebih 60 premis termasuk kediaman dan kedai makan di sekitar Jertih dan Hulu Besut rosak akibat ribut dalam kejadian kira-kira 5 petang semalam. Kebanyakan premis mengalami kerosakan pada bahagian bumbung akibat diterbangkan angin kuat. Difahamkan kejadian berlaku ketika hujan lebat. Pegawai Penyelaras Dewan Undangan Negeri Dun Hulu Besut, Mat Daik Muhammad berkata lebih 50 buah rumah di beberapa kampung di kawasan Hulu Besut mengalami kerosakan dalam kejadian semalam. Menurutnya, kejadian semalam adalah kali kedua dan yang terburuk berlaku di Hulu Besut pada tahun ini.
Kejadian pertama katanya adalah pada Julai lalu yang menyebabkan lebih 20 buah rumah mengalami kerosakan. Mat Daik berkata pihak berwajib telah turun padang meninjau kerosakan rumah dan kedai terlibat dan kerajaan negeri akan mengambil tindakan susulan untuk membaiki kerosakan premis tersebut. Petronas akan menaikkan 2 kategori allowance untuk pelajar di bawah tajaan mereka berkuat kuasa serta-merta. Ia melibatkan 267 pelajar yang melanjutkan pelajaran di dalam dan luar negara. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata kategori pertama melibatkan kenaikan allowance buku dan peralatan daripada RM1,000 kepada RM1,500 untuk pelajar di Malaysia dan tambahan RM500 untuk pelajar di luar negara. Bagi kategori kedua pula membabitkan pelajar yang baru menerima penajaan program penajaan pendidikan Petronas PESP di mana allowance induksi akan dinaikkan daripada RM4,500 kepada RM5,000. Kenaikan kedua allowance itu mengambil kira kos sara hidup yang semakin tinggi. Sehubungan itu, Perdana Menteri berharap dengan kenaikan berkenaan dapat meringankan beban pelajar dan ibu bapa, seterusnya memudahkan proses pembelajaran pelajar sehingga pulang dengan kejayaan serta dapat menabur bakti kepada industri dan negara. Datuk Seri Ismail Sabri berkata demikian pada Majlis Penyampaian Anugerah PESP 2022 di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Pada tahun ini, seramai 600 pelajar ditawarkan belajar di bawah program PESP melibatkan nilai tajaan lebih RM340 juta, iaitu bilangan tajaan pelajar tertinggi sepanjang pelaksanaan program ini. Adnan Said dibebaskan. Alhamdulillah bertemu kembali. Kita ke perkembangan luar negara. Selepas 2 dekad di penjara akibat tuduhan membunuh bekas teman wanitanya, Adnan Said dibebaskan Mahkamah Maryland, Amerika Syarikat. Ia susulan penemuan 2 lagi suspek yang mungkin terbabit dalam pembunuhan itu yang tidak pernah didedahkan kepada pihak pembelaan ketika perbicaraan. Keputusan itu dibuat setelah mahkamah hilang kepercayaan terhadap integriti penghakiman sebelum ini. Selain penemuan 2 lagi suspek yang tidak pernah didedahkan, data telefon bimbit yang menjadi asas pensabitan juga didapati tidak kukuh. Susulan itu, mahkamah memerintahkan Adnan dibebaskan dari penjara dan dikenakan tahanan rumah. Perbicaraan baharu turut dijadualkan. Kes ini kembali menjadi perhatian dunia apabila menjadi subjek analisis dalam podcast Serial yang berjaya menimbulkan keraguan mengenai sabitan kesalahannya. Pada tahun 2000, Adnan disabitkan kesalahan membunuh bekas teman wanitanya, Hye Min Lee, yang ketika itu berusia 18 tahun. Adnan bagaimanapun secara konsisten menafikan perbuatan jenayah tersebut. Jemaah dari negara luar yang ingin menunaikan umrah kini boleh membuat tempahan dan mendapatkan visa melalui platform elektronik Makam. Ia sebahagian usaha memperbaiki prosedur dan meningkatkan kualiti perkhidmatan berkaitan ibadah itu. Agensi Berita Arab News melaporkan sistem dalam talian itu membolehkan jemaah umrah memilih pakej umrah daripada ejen sah di negara masing-masing dan melengkapkan permohonan visa. Kelulusan dan nombor rujukan akan diberikan sejurus pembayaran secara dalam talian selesai. Visa akan dikeluarkan dalam tempoh 24 jam menerusi platform Makam. Visa berkenaan sah 90 hari bermula tarikh ia dikeluarkan. Jemaah umrah juga boleh menempah penginapan, penerbangan dari Mekah, Jeddah dan Madinah serta pengangkutan di dalam Arab Saudi. Perkembangan taufan Nan Madol yang melanda Jepun. 4 nyawa disahkan terkorban dalam taufan yang membadai sejak Ahad lalu. Taufan antara terkuat pernah melanda Jepun itu mula membadai wilayah Honshu pada Ahad. Angin berkelajuan mencecah 126 km sejam itu turut membawa hujan lebat luar biasa. Di wilayah Miyazaki, seorang lelaki terkorban setelah kabinnya di kawasan pergunungan dilanda tanah runtuh. Manakala seorang lagi mangsa lemas setelah kereta dinaikinya dihanyutkan banjir. Sekurang-kurangnya 115 mangsa cedera dalam bencana yang turut mengakibatkan lebih 100,000 buah rumah terputus bekalan elektrik.
Taufan itu kini berada di timur laut Jepun dengan kelajuan mencecah 108 km sejam. Hujan lebat sebanyak 80 mm juga dijangka melanda sepanjang 24 jam di wilayah tengah dan timur Jepun, termasuk Tokyo pada Rabu. Tindakan pihak berkuasa keselamatan Palestin atau PA menahan seorang ahli Hamas mencetus ketegangan di Nablus. Menurut laporan tidak rasmi, seorang terkorban dalam insiden tersebut. Menerusi Twitter, penduduk setempat mendakwa mangsa yang terkorban ialah Firas Yaish, 53 tahun. Bagaimanapun tiada pengesahan rasmi oleh Kementerian Kesihatan Palestin setakat ini. Ketegangan yang tercetus pada waktu pagi itu menyaksikan ratusan anak muda Palestin membaling batu ke arah PA. Penangkapan mana-mana ahli Hamas oleh pihak berkuasa keselamatan yang dikuasai Fatah amat jarang berlaku. Dalam pada itu, Hamas mengecam penangkapan ahlinya yang dikenali sebagai Mus'ab Shtayeh, 30 tahun. Penangkapan itu dianggap Hamas sebagai satu penculikan dan jenayah nasional. Sekian berita Al-Hijrah dan jangan lupa ikuti kami di platform media-media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok. Dan layari alhijrahnews.com untuk lagi berita-berita pilihan dan eksklusif. Saya Aziz Arifin. Assalamualaikum dan selamat malam.